Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni Fatwa Iman. Kita masih bincang beriman pada malaikat dah. Bab yang kedua beriman pada malaikat dah. Okey, pertanyaan yang ke-22, maksud beriman pada malaikat. Maksud iman pada malaikat. Soalan orang tanyanya, apakah maksud beriman pada malaikat? Jawapan, malaikat termasuk perkara ghaib. Beriman padanya merangkumi 4 perkara penting. Pertama, meyakini kewujudan dan mengakui bahawa mereka ni, malaikat ni adalah makhluk yang patuh dan taat pada Allah SWT. Cara kita beriman tu kena percaya, kena yakin bahawa malaikat ni tak ada dosa, semuanya taat, dia ni patuh dan taat pada Allah sahaja dah. Pertama, percaya ada dulu. Yang kedua ni, percaya bahawa dia taat saja, dia tak ada dosa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Maksudnya bahkan malaikat-malaikat itu adalah hamba-hambanya yang dimuliakan. Mereka tidak mendahulinya dengan perkataan dan mengerjakan apa yang diperintahkannya sahajalah. Surah Al-Anbiya ayat 27. Kedua, cara kita beriman. Kedua, beriman pada nama-nama malaikat yang telah diceritakan pada kita melalui Al-Quran dan hadis yang sahih. Antaranya nama malaikat hak kita wajib percaya, Jibril, Mikail, Israfil, Malik. Lepas tu Israel ke apa kita cerita dah. Ya Israel ya, tak wajib percayalah. Jadi Jibril, Mikail, Israfil, Malik ni ada dalam Al-Quran, ada hadis yang sahih dah. Yang ketiga, cara kita nak beriman pada malaikat ni, beriman pada sifat-sifat malaikat. Tadi nama ni malaikat sifat pula dah. Memula tu wujud percaya wujud ada malaikat dan percaya malaikat ni taat pada perintah Allah sahaja dah. Yang kedua, beriman pada nama malaikat. Yang ketiga ni beriman pada sifat-sifat malaikat. Antaranya sifat-sifat malaikat ni, malaikat Jibril mempunyai 900 sayap. Malaikat Jibril ada 900 sayap yang menutupi seluruh ufuk. Perkara ini disebut dalam sunnah, dalam hadis ada sebut 900 sayap. Malaikat Jibril ni ada sayap dah. Sifat dia lah, nature lah. Dia ada dalam hadis sahih. Yang keempatnya, beriman bahawa mereka telah diberikan tugas tertentu. Contohnya malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu. Israfil pula meniup sangkakala. Mikail pula mentadbir hujan. Malik pula menjaga neraka dan sebagainya. Itu tugas malaikat yang ceritakan dalam hadis yang sahih. Termasuk perkara yang wajib. Al-Quran dah hadis sahih. Termasuk perkara yang wajib diimani, diyakini, dipercayai ialah setiap individu akan diiringi oleh 2 malaikat yang bertugas mencatat segala amalannya. Justru itu umat Islam perlu sentiasa berwaspada, berhati-hati, berwaspada terhadap semua perbuatan mereka sendirilah. Pasal malaikat ni catat dah. Semuanya itu akan dicatat oleh malaikat kiri kanan dah. Pada hari kiamat, seseorang hamba akan menerima catatan amal tersebut. Firman Allah SWT, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Maksudnya, tiap-tiap manusia kami telah tetapkan amal perbuatannya sebagaimana kalungnya telah tetap berada pada lehernya. Amal perbuatan dia macam kalung lekat tekuk dia, tak boleh lagi dah. Kami akan keluarkan kepadanya kitab catatan amalan mereka yang terbuka untuk tatap. Automatik terbuka dah. Tak payah. Belik habis automatik terbuka. Bacalah kitab itu. Cukuplah engkau menjadi penghitung terhadap dirimu sendiri pada hari ini atas apa yang telah engkau kerjakan. Surah Isra ayat 13 hingga 14. Rujuk al-alam as-sunnah al-masyurah muka surat apa-apa Majmu' Fatawa Syekh Ibn Uthman jilid 3 muka surat 160. Pertanyaan ketiga, asal usul iblis. Soalan, apakah asal usul iblis? Walaupun kita bab malaikat tapi ada kaedah lah dah. Jawapan Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syanqiti rahimahullah berkata, firman Allah SWT, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Maksudnya iblis syaitan berasal daripada jin, lalu ia derhaka terhadap perintah Tuhannya. Jadi iblis ni bukan malaikat, daripada jin. Dan dia derhaka terhadap perintah Tuhannya. Soal Kahfi ayat 50. Iblis berasal daripada keturunan jin. Sebab itu ia menderhaka kepada Allah. Sifat inilah yang membezakan antara jin dengan malaikat.
Para malaikat sentiasa mematuhi perintah Allah SWT. Sebaliknya, jin pula lebih cenderung melakukan maksiat dan mengingkari perintah Allah. Itu pengajian. Berdasarkan ini, ada sebahagian ulama berpendapat bahawa iblis tidak termasuk golongan malaikat. Ayat ni lah ceritanya. Iblis ni bukan malaikat. Sebaliknya, golongan jin, suatu ketika dahulu ia pernah beribadah bersama sama malaikat sehingga mereka disebut dalam satu nama. Ia mengikut segala perbuatan malaikat. Jadi dia ikut perbuatan malaikat lah. Para ulama terbahagi pada dua pendapat. Pertama, iblis tidak termasuk golongan malaikat sejak awal-awal lagi. Memang bukan malaikat. Yang kedua, iblis termasuk dalam golongan malaikat juga. Ada juga lah. Jadi kalau kita dengar tak pelik ada setengah nama tu, iblis tu suatu angkatan malaikat. Ulama yang berpegang pada pendapat pertama mempunyai dua hujah. Majoriti ni. Pertama, malaikat terpelihara daripada perbuatan ingkar. Malaikat ni tak ingkar macam iblis mana pun. Tak akan ingkar sikit abut dah. Memang sifat dia dah. Taat, sentiasa taat. Walak kita ada walak. Jadi tak berhenti taat dia. Ini berbeza dengan iblis yang mengingkari perintah Allah SWT. Allah Ta'ala firman, la yasbiqunahu bil qali wa hum bi amrihi ya'malun. Maksudnya mereka tidak melawan Allah lah, malaikat ni lah, dengan perkataan dan mengerjakan apa diperintahkan Allah ni. Surah Al-Anbiya ayat 7. Allah menjelaskan dalam Quran bahawa iblis termasuk golongan jin. Dalam Quran sendiri sebut dalam golongan jin, bukannya golongan malaikat ni. Itu hujah ulama, majoriti ulama lah. Antara ulama yang pegang pada pendapat ini ialah Hasan Basri bila disokong oleh Az-Zamakhsyari melalui kitab tafsirnya. Tafsir Zamakhsyari. Ketika mentafsirkan surah Al-Baqarah, Al-Qurtubi rahimahullah berpendapat majoriti ulama mengatakan bahawa iblis termasuk golongan malaikat. Terbalik ni. Saya ingat majoriti kata jin. Qurtubi kata majoriti ulama kata iblis termasuk golongan malaikat pula dah. Qurtubi kata dah. Antara mereka ialah Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ibn Jurah, Ibn Musayyib, Qatadah dan lain lagi. Dia kata tu. Ini merupakan pendapat dipilih oleh Syekh Abdul Hasan, bahasa Asy'ari kan tidak? Dan disokong oleh At-Tabari. Ulama usul tafsir ni. Inilah pendapat dipegang oleh golongan kedua. Ibn Abbas dan ulama salafus salih yang lain berpendapat. Itu pendapat yang kata Ibn Abbas. Tapi ini pendapat lain pula. Ibn Abbas dan ulama salafus salih yang lain berpendapat. Iblis termasuk pemimpin malaikat dan penjaga syurga. Pemimpin malaikat. Ia juga mentadbir urusan langit pertama. Namanya Azazil. Dah. Kesemua kisah itu termasuk Israiliyat. Sebut Azazil ke apa, Israiliyat lah dah. Kita tidak tahu sama ada yang benar ataupun dusta. Jadi Azazil, nama Azazil nama Israiliyat. Tak tahu betul tidak. Golongan yang berpegang pada pendapat ini menggunakan surah Al-Kahfi ayat 50 sebagai dalil. Dua Al-Bayah jilid 4 muka surat 30 hingga surat 32. Allah Alam, kita duduk dengarnya. Kita ingat majoriti lah. Suruh sekali. Itu jin. Iblis ni daripada jin lah. Daripada jin bukan daripada malaikat lah. Tak apalah, kita kira khilaf lah. Okay, soalan orang kafir dah. Ada pertanyaan ke-24, soalan orang kafir. Ada orang tanya dia soalannya. Saya bukan beragama Islam dan menuntut di salah sebuah kolej di Amerika Syarikat. Saya ingin tahu apakah bukti Jibril pernah bercakap dengan Nabi Muhammad SAW? Dia tanya dah. Jawapannya, malaikat Jibril AS pernah bercakap dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung dan melihatnya dengan rupa yang sebenar. Kenyataan ini dinyatakan melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tak kira percaya ke mana ayat Quran. Firman Allah SWT, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa." Maksudnya, demi bintang semasa ia menjunam, rakan kamu Nabi Muhammad yang kamu lemparkan pelbagai tuduhan itu tidaklah menyeleweng, tidak sesat dah dari jalan yang benar. Dan tidak pula keliru. Dia tidak memperkatakan sesuatu berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu itu diajarkan kepadanya oleh malaikat yang amat gagah perkasa. Surah An-Najm ayat 1 hingga 5. Ulama tafsir menyebutkan bahawa maksud malaikat yang gagah perkasa dalam ayat Quran di atas tersebut ialah Jibril AS. Ia bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dia hujah kedua dah. Ketika Rasulullah SAW mengasingkan diri dalam Gua Hira, malaikat Jibril AS datang dan memerintahkan baginda membaca. Di Gua Hira tu, malaikat Jibril paksa Nabi suruh baca. Perintah Nabi suruh baca.
Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Awwal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawmi, fa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falaq as-subh. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فعزني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فعطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Maksudnya wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar ketika tidur. Selalunya mimpi itu dilihat jelas oleh baginda seperti jelasnya cuaca pagi. Kemudian baginda suka mengasingkan diri. Nabi tak jumpa orang suka mengasingkan diri lah. Tak apa kita kata tak. Baginda sentiasa menyendiri di dalam gua Hira. Baginda bersendirian di dalamnya selama beberapa malam untuk beribadah. Betapa kita kata dah. Untuk itu baginda membawa bekalan secukupnya. Tapi gitulah betapa Nabi tu. Tak apalah malaikat. Allah jaga ke apa orang lain ni. Tak apa jumpa setan iblis banyak. Bukan Nabi ni. Banyak ke tak apa jumpa setan iblis bukan jumpa malaikat ni. Kemudian setelah bekalan habis baginda pulang ke rumahnya menemui Khadijah. Dan mengambil bekalan yang baru. Kemudian baginda kembali ke Gua Hira semula. Sehinggalah datang kebenaran. Ketika itu baginda berada di dalam Gua Hira. Malaikat datang kepadanya dan berkata, bacalah. Baginda menjawab, aku tidak tahu membaca. Nabi SAW berkata, kemudian dia memelukku sehingga aku berasa sesak nafas. Selepas itu dia melepaskan aku. Dia berkata, bacalah. Aku jawab, aku tidak tahu membaca. Kemudian dia memelukku untuk kali yang kedua sehingga aku berasa sesak nafas. Setelah itu dia melepaskan aku. Dia berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak tahu membaca. Kemudian dia memelukku untuk kali yang ketiga. Selepas itu dia melepaskan aku. Dia membaca, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala makhluk. Dia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku dah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Surah Alaq ayat 1 hingga 3 lah. Kemudian Rasulullah SAW pula dalam ketakutan. Riwayat Bukhari nombor 3 dan Muslim nombor 231. Itu cerita. Dia nak percaya tak percaya kafir tu. Kita baca dulu lah. Lepas tu nak berhujah cara lain tu. Biar dia tahu dulu hadis. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Faqala Rasulullah SAW. Ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras. وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. Maksudnya, wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu itu datang kepadamu? Rasulullah SAW menjawab, kadang-kadang ya Jibril datang kepadaku bagaikan bunyi loceng. Dan itulah cara penurunan wahyu yang paling berat bagiku dah. Bunyi loceng itu berat Nabi Rasul. Setelah bunyi itu berhenti, bunyi loceng itu berhentilah, aku pun memahami isi kandungan wahyu tersebut. Kadang-kadang malaikat berubah bentuk dan menampakkan diri kepadaku dengan rupa seorang lelaki. Ada berupa jadi lelaki dah. Malaikat dia bercakap-cakap dengan aku dan aku pun memahami apa yang dikatakannya dah. Pakai ingat gitu. Riwayat Bukhari nombor 2. Sebuah hadis menceritakan bahawa Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Menyerupai seorang lelaki yang aneh. Dia duduk di sisi baginda dan bertanya tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan. Lalu baginda memberikan jawapan. Baginda tahu bahawa dia Jibril AS. Setelah selesai bertanya, dia meninggalkan baginda dan para sahabat. Baginda memberitahu sahabat bahawa lelaki itu adalah malaikat Jibril
yang datang untuk mengajarkan mereka tentang agama Islam. Rujuk Sahih Bukhari nombor 48, Muslim nombor 9. Yang ke-I dah. Ketika Isra' Mi'raj, baginda banyak bertanya kepada Jibril dan dia menjawab pertanyaan baginda tersebut. Sahih Bukhari nombor 2148, Muslim nombor 238 dan serta hadis lainnya berkaitan dengan kisah Isra' Mi'raj. Yang ke-F. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan bahawa baginda menceritakan malaikat Jibril datang kepadanya dan memberitahu sesuatu. Contohnya sabda Rasulullah SAW. Atani Jibril anis salam faqala man mata min ummatika la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Qultu wa in fa'ala kaza wa kaza. Qala na'am. Maksud Jibril AS datang kepadaku dan berkata, sesiapa antara umatmu yang mati tanpa menyekutukan Allah, dia akan masuk syurga. Aku bertanya, walaupun dia melakukan ini dan itu, yang dosa tak? Jibril menjawab, ya. Riwayat Bukhari nombor 2213 dan Muslim nombor 107. Cuma dia perbahasa lah. Tu masuk syurga kau, lambat sikit kau masuk neraka dulu. Gitulah perbahasa dia. Kalau sekadar mengucap dah. Dalam hadis ini lain meriwayatkan di riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahawa Jibril memberitahu baginda agar terus memerangi Bani Quraizah, yakni puak Yahudi. Sebaik sahaja pulang dari perang Khandaq. Dah. Nabi habis pergi Khandaq pagi-pagi tu, Nabi suruh pergi perang Bani Quraizah puak Yahudi yang bersepakat dengan kafir dah. Belok lah. Pengkhianat dah. Rujuk Al-Bukhari nombor 2602, Muslim nombor 3315, fatwa Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid. Soalan ke-25, malaikat di samping manusia. Soalan ada orang tanya, berapakah bilangan malaikat yang ada di samping setiap manusia dan apakah tugas setiap malaikat ni? Jawapannya, malaikat menemani anak Adam dari peringkat awal penciptaan manusia lagi, di dalam perut ibu lagi, sehinggalah mereka meninggal dunia. Malaikat jaga dia. Begitu juga ketika dalam alam kubur dan di akhirat. Penjagaan malaikat terhadap manusia di dunia ini adalah seperti berikut. A. Ketika peringkat awal penciptaan manusia. Anas bin Malik radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Wakalallahu birrahmi malakan fayaqulu ay rabbi nutfatun ay rabbi alaqatun ay rabbi mudghatan fa idza arada Allah ay yaqdiya khalqaha qala ay rabbi adzakarun aw am unsa asyaqiyyun am sa'idun faman rizqu famal ajalu fayuktabu kadzalika fi batni ummih. Maksudnya Allah mewakilkan seseorang malaikat di dalam rahim. Dia berkata, air mani telah bercampur antara lelaki dan perempuan, wahai Tuhanku. Segumpal darah telah dibentuk, wahai Tuhanku. Seketul daging telah dibentuk, wahai Tuhanku. Jika Allah menetapkan bahawa ia akan dicipta, malaikat itu berkata, wahai Tuhanku, adakah dia lelaki atau perempuan? Wahai Tuhanku, dia derita atau bahagia? Berapakah usianya? Semua itu telah tertulis dalam perut ibunya. Riwayat Bukhari nombor 1595 dan Muslim nombor 1546. Lah ni orang kata lah ni DNA lah. Genetik juga apa tu tulis situ dah. Okay, mereka menjaga anak Adam. Malaikat ni jaga anak Adam. Firman Allah SWT, sawa'um minkum man asarra al-qala wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Maksudnya, sama ada kamu merahsiakan kata-kata dalam hati, menyatakannya secara terang, dan sembunyi pada waktu malam atau keluar berjalan pada waktu siang, sama sahaja keadaannya. Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat yang menjaganya silih berganti dari hadapan dan belakang, mengawal serta menjaganya dari bahaya dengan perintah Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 10 hingga 11. Ibn Abbas menjelaskan bahawa para malaikat diciptakan untuk menjaga manusia, sama ada dari arah hadapan maupun belakang. Apabila sesuatu musibah ditetapkan menimpanya, malaikat itu akan meninggalkannya. Mujahid rahimahullah pula berkata, setiap hamba pasti diiringi malaikat yang ditugaskan menjaganya, sama ada ketika tidurnya maupun ketika jaganya. Bahkan seluruh jin, manusia dan binatang dijaga oleh malaikat. Jin pun malaikat jaga dah. Bukan manusia saja, binatang pun malaikat jaga. Tak jaga kat mati lalu kan. Setiap kali sesuatu ingin mengganggunya, malaikat itu akan menghalau ia jauh daripadanya. Tapi jika itu ketentuan, itu tidak akan dapat dielakkan jugalah. Dia Allah kata suruh kena bala accident ke apa, kena jugalah. Firman Allah SWT, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadukumul maut idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Maksudnya, dialah Allah lah yang berkuasa ke atas sekalian hamba-Nya,
dan mengutuskan pada kamu pengawal-pengawal malaikat yang menjaga dan melih segala yang kamu lakukan. Sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang kamu, lalu diambil nyawanya oleh utusan-utusan kami, yakni malaikat, mereka itu tidak cuai dalam menjalankan tugasnya. Surah An-Na'am ayat 1. C. Malaikat yang menulis amalan baik dan jahat. Semua manusia diiringi dua malaikat yang bertugas mencatat seluruh perbuatan. Surah An-Fitr ayat 10 hingga 12. Dan surah Qaf ayat 16 hingga 18. Jadi dua malaikat catat seluruh perbuatan. Malaikat yang berada di sebelah kanan menulis amalan kebaikan, manakala malaikat di sebelah kiri pula menulis amalan kejahatan. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sahibasy shimali la yurfa'ul qalamu 6 sa'atin 'anil 'abdil muslimi al-mukhti. Fa inna dima wastaghfarallahu minha alqaha wa illa kutibat wahidatan." Maksudnya, malaikat yang berada di sebelah kiri tidak menulis amalan Muslim yang melakukan kesalahan selama 6 jam. Jadi dia tahu dah, dia tipai dah. Jika dia menyesali manusia tu menyesali dan beristighfar meminta keampunan Allah atas kesalahannya, dia tidak akan mencatatnya. Jika tidak beristighfar, ditulis baginya satu kesalahan saja. At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, jilid 8 muka surat 158. Hadis ini telah diklasifikasikan sebagai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Jilid 2 muka surat 212. Rujuk fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Yang ke-6, soalan yang ke-6. Jin jaga Nabi Muhammad. Soalan, benarkah terdapat jin yang tugaskan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika isteri Abu Lahab mengganggunya? Ada jin untuk jaga Nabi. Rijalul ghaib lah. Setengah ni tak wali kau apa. Nak jaga Nabi ketika isteri Nabi Lahab mengganggunya. Adakah sebarang hadis yang menceritakan tentang isteri Abu Lahab tersebut? Tidak ada jawapannya. Tidak ada dalil yang menyebut tentang hal tersebut. Sesiapa yang membuat dakwaan itu perlu mendatangkan dalil yang sahih yang jelas lah. Hanya orang yang tidak berilmu saja yang akan mengatakan perkara tersebut. Ataupun orang tak berilmu ataupun bodoh percaya benda gitu lah. Riwayat yang boleh terima hanyalah menyebutkan bahawa yang menjaga baginda daripada isteri Abu Lahab ialah malaikat. Bukan jin, malaikat. Firman Allah SWT, "Wallahu ya'asimuka minan nas." Allah jualah yang akan meliharamu daripada kejahatan manusia. Surah Al-Ma'idah ayat 67. Allah telah memerintahkan malaikat agar menjaga dan mengawasi baginda, sehingga penglihatan isteri Abu Lahab terlindung daripada melihat baginda. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, ketika surah Al-Lahab diturunkan, tabat yada Abil Lahab. Isteri Abu Lahab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda sedang duduk bersama-sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar meminta baginda duduk jauh sedikit agar wanita tersebut tidak menyakiti baginda. Rasulullah SAW menegaskan bahawa usaha jahat wanita itu tidak akan berhasil. Dalam pada itu, isteri Abu Lahab sudah hampir dan akhirnya berdiri di hadapan Abu Bakar, lantas berkata kepada Abu Bakar bahawa baginda telah mengejeknya. Ajak ke Abu Bakar dah. Ajak ke Nabi tu ejek Abu Lahab, isteri Abu Lahab dah. Abu Bakar bersumpah bahawa baginda tidak pandai dan tidak pernah mengungkapkan perkataan yang tidak sopan. Jadi Abu Bakar kata Nabi tak pernah kecek kasar dah, huduh dah. Lucu juga apa tak ada lah. Apatah lagi mengejek orang lain. Wanita itu mengakui kata-kata tersebut. Setelah dia pulang, Abu Bakar berasa heran. Kenapa wanita itu dapat melihat baginda? Tidak dapat melihat baginda. Tak nampak. Kau dah kecek nak Abu Bakar. Tak nampak dah Nabi dah. Sedangkan baginda ada bersamanya ketika tersebut dah. Baginda berkata bahawa ada malaikat yang melindungi baginda sehingga wanita tadi meninggalkan tempat tersebut dah. Tak jadi nak supuh nak kata udah. Tak nampak Nabi ya. Urai Al-Bazar dalam musnadnya jilid 1 muka surat 68, beliau berkata bahawa sanad hadis ni hasan. Dipersetujui oleh Ibn Hajar Al-Fathul Bari jilid 8 muka surat 958. Terdapat banyak hadis yang menceritakan kisah tersebut, antaranya Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu berkata. Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu berkata, "Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailataini aw thalathan faja'at imra'atun faqal ya Muhammad inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka lam arahu qaribaka منذ lailataini aw thalathatin fa anzalallahu azza wa jalla wad-duha wal lail idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu sakit
Sehingga tidak dapat bangun dan melakukan qiyamul lail selama 2 atau 3 malam tak dapat bangun. Kemudian datanglah seorang wanita berkata, "Wahai Muhammad, aku berharap syaitan kamu telah meninggalkanmu." Rasa tidur kan. Aku tidak pernah melihatnya menghampirimu selama 2 atau 3 malam ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan demi waktu duha dan malam apabila ia sunyi. Wadduha wal iza sajada. Demi Tuhanmu, wahai Muhammad tidak meninggalkanmu. Dan dia tidak benci kepadamu. Surah Ad-Duha ayat 1 hingga 3. Riwayat Bukhari nombor 4667 dan Muslim nombor 1797. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata bahawa wanita yang dimasukkan dalam hadis tersebut ada berkenaan ialah Ummu Jamil binti Al-Harb, yang isteri kepada Abu Lahab. Isteri Abu Lahab ni. Cerita Wadduha ni cerita tentang isteri Abu Lahab. Nak kata syaitan telah menjaga kamu, kata gitulah dah. Mereka pernah melindungi Rasulullah SAW daripada Abu Jahal. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Beliau menceritakan Abu Jahal berkata, adakah Muhammad akan melekatkan wajahnya ke tanah yang disujud di Kaabah di hadapan kamu? Ada antara mereka yang berkata, ya. Kemudian Abu Jahal berkata, demi Lata dan Uzza, sesungguhnya jika aku melihat dia melakukan perbuatan itu, pasti aku akan memijak belakangnya ketika sujud atau mendenyih mukanya ke tanah. Kemudian Abu Jahal mendatangi Rasulullah SAW ketika baginda mengerjakan solat. Dia ingin memijak belakang bahu baginda lah, nak pijak bahu belakang baginda. Sebelum sempat dia menghampiri Nabi SAW dan menyempurnakan niat jahatnya, dia berundur ke belakang sambil meletakkan kedua-dua tangannya ke dada dah. Nak pergi rapak napuk gapo tau. Jadi pergi ke dada dah. Ada seorang bertanya kepadanya, apa yang berlaku kepadamu? Abu Jahal menjawab, sesungguhnya antara aku dengannya terdapat pari api dia. Nampak api dia. Halangan dan sayap. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sekiranya dia berani mendekatiku lagi, sudah tentu mereka akan menghancurkan tubuhnya satu demi satu dah. Jadi hancur lebu dia. Perawi berkata, kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan surah Al-Alaq ayat 6 hingga 19. Surah Al-Alaq dia Iqra bismillah. Riwayat Muslim nombor 2797, fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Yang ke-27. Ada tanya dah, orang kafir buat kajian dah. Soalan, saya seorang wanita bukan Islam. Orang tu tanya dah. Saya sedang mengkaji dan menulis tesis mengenai Islam. Buat tesis putih orang kafir ni. Antara kalimah yang sering saya jumpa ialah perkataan Al-Mala'ul A'la. Tetapi tidak tahu maksudnya. Bolehkah Tuan jelaskan maksudnya? Jawapan, kalimah yang tersebut dalam soalan pernah dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Antara yang disebut dalam Al-Quran adalah seperti berikut. Firman Allah SWT, "Ma kana li min 'ilmin bil mala'il 'ala iz yakhtasimun. Yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin." Maksudnya aku Rasulullah SAW tidak ada sembarang pengetahuan tentang al-mala'ul 'ala, tentang malaikat ni, mala'ul 'ala dah. Semasa mereka berbalah, tidak diwahyukan padaku melainkan kerana aku seorang rasul pemberi amaran yang nyata. Surah Sad ayat 69 hingga 70. Ibn Abbas radhiyallahu berkata, Al-Mala'ul A'la ialah malaikat yang diajak oleh Allah bermusyarat, berhubung dengan penciptaan Nabi Adam. Nabi seolah-olah ajak bincang lah tentang nak cipta Nabi Adam ni. Kemudian mereka bersoal jawab lah tentang perkara tersebut. Mereka meminta Allah agar tidak menciptakan khalifah di muka bumi. As-Sudi berkata bahawa ayat di atas merujuk pada firman Allah Taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ni. Bukan khalifatullah dah, khalifah. Penggantilah makhluk di muka bumi ni. Surah Al-Baqarah ayat 30. Qatadah berkata mereka adalah malaikat. Perbalahan mereka adalah berhubung dengan masalah penciptaan Nabi Adam AS. Ketika Allah berkata kepada malaikat, inni khaliqum basyarum min tin. Maksudnya, sungguhnya aku hendak menciptakan manusia daripada tanah. Surah Sad ayat 71. Fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Setakat itulah perbahasan kita tentang maksud Al-Mala'ul A'la, itu malaikat. Al-Mala'ul A'la dah. Malaikat yang diajak oleh Allah berbincang tentang penciptaan Nabi Adam tu dipanggil Al-Mala'ul A'la. Malaikat tahap tinggi lah dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.